adalah elips. Cara mudah untuk mengingat langkah-langkah untuk membuat elips adalah bubu, bawah, gula, garam dan lengkuas. Bubu ialah dua bulatan, bawah adalah bahagi, gula adalah garisan ufuk, garam adalah garisan menekak dan lengkuas adalah garisan lengkung. Langkah yang pertama ialah bubu, iaitu bulatan dan bulatan. Kita hendaklah membina dua bulatan meja dan bulatan minor. Langkah yang kedua adalah bawah, iaitu bahagi bulatan yang kita buat tadi kepada 12 bahagian yang sama. Langkah yang ketiga pula ialah gula, iaitu garisan ufuk. Bina garisan ufuk pada persilangan garis bahagi dan bulatan minor. Langkah yang keempat pula ialah garam, iaitu garisan menegak. Bina garisan menegak pada persilangan garis bahagi dan bulatan meja. Langkah terakhir ialah lengkuas, iaitu lengkung. Lukis lengkung melalui titik persilangan antara garis ufuk dan garis menegak menggunakan French curve. Seterusnya, parabola. Cara mudah untuk mengingat parabola ialah dengan paksu bagi gagak terbang lepas pindah. Paksu ialah untuk paksi simetri, bagi untuk bahagi garisan, gagak untuk garis, terbang untuk tegak, lepas untuk lukis dan pindah untuk pindah. Langkah pertama ialah paksu bagi, iaitu paksi simetri dan bahagi. Bina paksi simetri EF dan bahagikan garisan BC dan CE kepada 4 bahagian yang sama. Kemudian langkah kedua ialah gagak, iaitu garisan. Bina garisan dari mercui ke titik pembahagian A, B dan C. Kemudian langkah ketiga ialah terbang, iaitu tegak. Lukis garisan tegak dari titik D, E dan F. Titik persilangan parabola diperoleh. Seterusnya, langkah keempat ialah lepas, iaitu lukis. Lukis separuh parabola melalui 5 titik bersilang menggunakan lengkung Perancis. Yang terakhir ialah pindah. Pindahkan 5 titik separuh parabola ke satu lagi segi 4 dengan menggunakan konsep pantulan. Gunakan kompas dan pembaris T. Akhir sekali, lukis dan lengkapkan bentuk parabola tersebut. Seterusnya, tangen basikal. Cara mudah untuk mengingat tangen basikal ialah sepak bola padang sampai tanjung. Sepak untuk separuh bulatan, bola untuk bulatan jejari, padang untuk panjang, sampai untuk selari dan tanjung untuk tangen. Langkah pertama ialah sepak, iaitu separuh bulatan. Bina garisan AB dan bina separuh bulatan pada garisan AB. Langkah kedua ialah bola, iaitu bulatan berjejari JX. Bina bulatan berjejari JX, iaitu JA tolak JB berpusat di A dan bersilang dengan separuh bulatan. Titik C diperoleh. Seterusnya, langkah ketiga ialah padang, iaitu panjangkan garisan AC bersilang dengan bulatan JA, titik tangen D diperoleh. Langkah keempat pula ialah sampai, iaitu selari. Bina garisan selari dengan AD pada pusat B dan menyelang pada bulatan berjejari JB, titik tangen E diperoleh. Yang terakhir ialah tanjung, iaitu tangen. Lukis garisan tangen DE. Hai, hari ini saya akan terangkan tentang tangen basikal silang. Okey, so formula untuk ingat tangen basikal silang ni, Sarah tolak Sally sampai luka tangan. Okey, langkah pertama, Sarah adalah separuh bulatan. So, langkah yang pertama kita akan bina separuh bulatan dulu. Okey, seterusnya tolak. Tolak adalah tolak jejari. Okey, jejari JX tolak dengan jejari JY. Okey, nilai tu kita akan buat lengkuk di separuh bulatan yang kita buat tadi. Okey, langkah seterusnya adalah Sally sampai. Sally adalah selarikan.
garisan AC, kita selarikan garisan AC tersebut di bulatan yang berjejari JY. Okey, langkah yang keempat, luka tangan. Luka tangan adalah lukis tangent. So, kita dah dapat titik tangent yang kita cari tadi. So, kita boleh lukis garisan tangent. Dah siap. Kelima dan keenam adalah tangent mata dan telinga. Cara yang mudah untuk mengingat langkah-langkah membuat tangent mata dan telinga adalah kawan, leman, nak, bola. Kawan mewakili kira, leman mewakili lengkuk, nak mewakili normal dan bola mewakili bulatan. Berikut merupakan cara untuk membuat tangent mata. Tangent mata, M mewakili minus iaitu tolak. Langkah yang pertama ialah kawan iaitu kira. Kira jejari normal tolak jejari A dan jejari normal tolak jejari B untuk mencari jejari yang baru. Langkah yang kedua pula adalah langkah leman iaitu lengkuk. Bina lengkuk A dan B untuk memperoleh titik persilangan Q. Seterusnya, langkah ketiga ialah nak iaitu normal. Bina garisan normal bulatan A dari Q melalui titik O sehingga T1. Ulang semula langkah tersebut untuk bulatan B. Terakhir adalah langkah 4 iaitu bola yang mewakili bulatan. Bina bulatan atau lengkuk yang berpusat di Q untuk mendapat tangent mata dengan menggunakan jangka lukis. Tangent yang keenam merupakan tangent telinga. Telinga mewakili T sebagai tambah di mana jejari perlu ditambah. Langkah pertama ialah kawan iaitu kira. Kira jejari normal tambah jejari A dan jejari normal tambah jejari B untuk mencari jejari yang baru. Kedua ialah leman iaitu lengkuk. Bina lengkuk A dan B untuk memperoleh titik persilangan Q. Langkah yang ketiga pula adalah nak iaitu mewakili normal. Bina garisan normal A iaitu bermula dari O ke Q. Ulang semula langkah tersebut untuk bulatan B. Langkah yang terakhir adalah langkah 4 iaitu bola yang mewakili bulatan. Bina bulatan atau lengkuk yang berpusat di Q dengan menggunakan jangka lukis. Maka, tangent telinga akan terhasil. Seterusnya, saya akan terangkan cara untuk melukis tangent RX. Tangent RX kita boleh lukis menggunakan dua kaedah. Pertama, kaedah layang-layang. Yang kedua, kaedah kompas atau arah mata angin. First of all, saya akan terangkan cara melukis tangent RX menggunakan kaedah layang-layang. Formula yang kita gunakan adalah tilu dan tita beli 2 GTR cash. Titi pula beli G-Wagon tapi buat loan. Step yang pertama, tilu dan tita. Tilu merupakan titik luar, tita pula merupakan titik tangent. So, langkah yang pertama, kita sambungkan titik luar dengan titik tangent. Step yang kedua, beli 2 GTR cash. Beli adalah bahagi, GTR adalah garisan atau serenjang. Langkah kedua untuk melukis tangent RX adalah kita bahagi dua garisan tersebut, garisan antara titik tangent dan titik luar, atau kita buat garisan serenjang. Step yang ketiga iaitu Titi pula beli G-Wagon. Titi merujuk kepada titik tangent, pula beli adalah pusat bulatan, G-Wagon adalah garisan serenjang. Langkah yang ketiga, sambungkan titik tangent ke pusat bulatan hingga bertemu ke garisan serenjang. Step yang terakhir atau yang keempat, tapi buat loan. Tapi adalah titik persilangan, buat loan, buat lengkuk. Langkah yang terakhir, di titik persilangan X, buat lengkuk berjejari JX. So, kita punya tangent RX dah siap.
Seterusnya saya akan terangkan cara melukis tangen RX menggunakan kaedah kompas atau arah mata angin. Formula yang kita gunakan adalah Amar telah lama kenal JX selama 3 bulan tapi dia terlupa sebab tengah tension. Step pertama adalah Amar telah lama. Amar merujuk kepada arah mata angin, telah lama adalah titik luar. So, langkah yang pertama adalah kita buat arah mata angin di titik luar. Seterusnya, step yang kedua adalah kenal JX. Kenal merujuk kepada kenal pasti. Okey, di arah mata angin yang kita lukis tadi, kita kenal pasti arah titik pusat RX. Yang ketiga, selama 3 bulan. Selama merujuk kepada selari, 3 bulan adalah titik bulatan. Okay, langkah yang ketiga adalah kita bina garisan selari yang menghala ke pusat RX di pusat bulatan. Langkah yang keempat adalah tapi dia terlupa. Tapi merujuk kepada titik persilangan, terlupa adalah titik luar. Langkah keempat, di titik persilangan X, kita sambungkan dengan titik luar. So, kita gariskan dari titik X ke titik luar. Seterusnya, langkah yang kelima, step kelima, sebab tengah tension. Sebab adalah sambungkan, tengah adalah titik tengah, tension merujuk kepada titik tangent. Langkah yang kelima, sambungkan garisan titik tengah ke titik tangent. So, dari titik tengah ke titik tangent kita gariskan. Seterusnya yang terakhir, kita bina lengkuk yang berjejari JX. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.